Kejadian haiwan di atas muka bumi ini berkait rapat dengan kehidupan manusia, tidak mengira dari sudut Al-Quran maupun sains. Haiwan merupakan suatu yang dititik beratkan dalam kehidupan seharian kita. Haiwan merupakan aspek penting yang dalam ekosistem. Negara kita mempunyai lebih kurang 1,500 spesies haiwan vertebrata dan 1,500 spesies haiwan invertebrata yang menjadi sumber rezeki kepada manusia sehingga hari ini. Sehubungan dengan itu, kajian ini merupakan suatu upaya untuk membuka minda para pembaca dan para pengkaji dalam menilai serta membuka mata dalam aspek pengurusan sumber haiwan dan ternakan menurut perspektif Al-Quran dan juga sains. Penciptaan haiwan. Penciptaan haiwan menurut Al-Quran dapat dilihat daripada surah An-Nur ayat ke-45 di mana Allah menjantikkan bahawa haiwan itu dicipta daripada air dan Allah turut bercerita tentang keadaan haiwan itu sama ada berjalan dengan 2 kaki, berjalan dengan 4 kaki seterusnya. Penciptaan haiwan menurut sains. Saintis-saintis telah mengkaji bahawa mereka dapat membuktikan bahawa asal-usul kejadian haiwan itu bermula daripada air di mana mereka menyatakan kehidupan pertama itu berkemungkinan daripada dasar laut. Saintis juga turut memberitahu bahawa haiwan itu terdiri daripada sel yang komponen pentingnya adalah protoplasma yang terdiri daripada 65 hingga 80% air. Kesimpulan yang dapat dibuat di sini, benarlah kajian-kajian saintis itu bertepatan dengan Al-Quran di mana mereka menyatakan bahawa asal-usul kejadian haiwan itu bermula daripada air dan komposisi haiwan itu terdiri daripada majoritinya air. Maka tepatlah surah An-Nur ayat ke-45 di mana Allah memberitahu kita bahawa haiwan itu tercipta daripada air. Keistimewaan unta berdasarkan Al-Quran dan sains. Berdasarkan Al-Quran, unta merupakan haiwan yang tinggal di kawasan padang pasir yang panas dan kering. Kelebihan unta banyak disebut dalam Al-Quran serta ramai lagi yang masyarakat yang tidak tahu relevansi unta dalam ilmu zoologi. Masih ramai lagi yang tidak mengambil pengajaran dan pelajaran dari kehadiran unta tentang semangat untuk hidup dan banyak tidak bersyukur akan kewujudannya. Unta melindungi diri dari gangguan debu gorong. Unta juga mampu menutup telinga dan hidungnya. Kemudian telapak kakinya yang lebar dirancang untuk memudahkan berjalan di atas pasir tanpa terperosok ke dalamnya. Allah pun membuat kakinya tahan panas dan kuat sehingga mampu membawa beban yang berat. Kemudian keadaan kakinya yang panjang membantu menjauhkan tubuh badannya dari panas gurun pasir. Sedangkan diinginnya malam hari dapat teratasi oleh kulitnya yang tebal dan rambut yang lebat. Unta memiliki kelopak mata yang tembus cahaya dan pasangan bulu mata yang tebal. Berdasarkan sains, bonggol unta boleh menyimpan sehingga 836 kilogram lemak dan boleh dijadikan kepada air dan tenaga. Unta mampu menahan perubahan pada suhu badan dan pengambilan air yang banyak. Ini kerana siri penyesuaian fisiologinya. Sel darah merah unta berbentuk bujur dan tidak berbentuk bulat. Ini memudahkan aliran sel semasa proses dehidrasi. Apabila unta menghembuskan nafas, wap air yang terperangkap dalam lubang hidung akan diserap semula ke dalam badan. Semasa musim panas, bulu unta akan menjadi cerah. Ini memantulkan cahaya serta mengelakkan sinaran cahaya matahari yang terik. Kaki unta yang panjang juga membantu unta untuk menjadi lebih sejuk. Ini kerana kedudukan kaki berlipat membolehkan udara yang sejuk untuk lalu di bawah badan mereka. Tafsir Al-Jalalain, mereka menafsirkan ayat ini dengan apabila semut-semut tersebut telah tiba di kota Taif, berkata Raja Semut di situ apabila melihat bala tentera Sulaiman, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar kalian tidak diinjak," yakni dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Tafsiran ini menyatakan bahawa semut dianggap sebagai makhluk dan dapat berbicara dan mereka melakukan perbicaraan sesama mereka. Dalil tersebut telah menjadi bukti bahawa bukan manusia sahaja yang diberikan keupayaan untuk berkomunikasi, malah serangga seperti semut juga dikurniakan wahyu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sama juga dengan riwayat daripada Ibnu Asakir melalui jalur Ishaq Ibnu Bish dari Said, dari Qatadah, dari Al-Hasan, di mana semut yang berbicara tersebut bernama Haras dan berasal daripada kumpulan semut yang dikenali dengan nama Bani Shisan. Jadi semut-semut tersebut khawatir akan dipijak oleh pasukan Nabi Sulaiman, maka ia menyeru kepada makhluk jenisnya agar memasuki sarang-sarang semut. Dan Nabi Sulaiman AS juga mengerti perbicaraan tersebut. Berdasarkan sains, semut atau nama saintifik bagi keluarga besar semut iaitu Formicidae mempunyai kira-kira 15,000 spesies di dunia dan terkenal dengan gaya hidup di dalam satu kumpulan besar. Semut berhubung antara satu sama lain dengan merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai feromon, di mana feromon akan dikesan oleh kawanan semut yang lain dengan menggunakan antena untuk menjejaki kembali busuk mereka. Claudine MJ telah menyatakan di dalam kajiannya bahawa jejak feromon banyak dijumpai di dalam tubuh semut dan lebah, dan inilah sebab mengapa kita sering melihat semut sentiasa bergerak teratur dan tidak pernah terlepas daripada sumber yang mereka inginkan. Keistimewaan lebah berdasarkan Al-Quran dan sains. Berdasarkan Al-Quran, yang pertama, wahyu dari Allah kepada lebah untuk membuat sarang. Antara serangga yang disebut di dalam Al-Quran adalah lebah. Terdapat banyak keistimewaan lebah yang dapat kita perhatikan daripada dalil Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat ke-68 hingga 69. Berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah ilham, petunjuk dan bimbingan bagi lebah agar ia menjadikan gunung-gunung sebagai rumah yang menjadi tempat tinggal, juga pepohonan serta tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian lebah-lebah itu membuat rumah-rumahnya dengan penuh ketekunan dalam menyusunnya, di mana tidak ada satu bahagian pun yang rosak. Di dalam dalil tersebut, perkataan wahyu bermaksud lebah diberikan ilham, petunjuk dan bimbingan
untuk membuat sarangnya di bukit-bukit, pokok-pokok serta tempat perbuatan manusia. Sarang lebah dibina dengan sempurna tanpa sebarang cacat celah. Selain itu, lebah mengetahui bahawa mereka hanya perlu menuju ke sarangnya di mana ia meletakkan telurnya serta membuat madu yang didapati dari perut lebah menjadi penawar pelbagai penyakit. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, di dalam madu terdapat 4 penawar yang mujarab bagi manusia untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang dialami mereka. Salah seorang ulama yang membicarakan tentang perubatan cara Nabi mengatakan bahawa seandainya ayat ini menyebutkan asyifa'ul linnas, tentulah madu dapat dijadikan sebagai ubat untuk segala macam penyakit. Daripada ayat yang ke-69, kita dapat melihat bahawa isi kandungan perut lebah itu adalah baik disebabkan apa yang dimakan oleh lebah iaitu buah-buahan. Isi kandungan perut lebah yang dimaksudkan di sini ialah madu. Oleh itu, madu mempunyai banyak kelebihan bagi menyembuhkan pelbagai penyakit. Berdasarkan sains pula yang pertama, sarang lebah yang dibina dengan bentuk heksagon. Ahli matematik menjelaskan bahawa bentuk heksagon membolehkan kapasiti penyimpanan maksimum dengan penggunaan bahan binaan yang minimum, menjadikannya bentuk geometri yang paling berkesan untuk menampung kualiti madu yang banyak sambil meminimumkan bahan yang diperlukan. Mula dari titik berlainan dan berterusan sehingga bertemu di tengah tanpa ada sebarang kecacatan pada struktur tersebut. Lebah menggunakan sebuah teknik yang dinamakan knitting mechanism bagi membentuk semula sel-sel bulat menjadi bentuk heksagon. Dalam proses tersebut, lebah merapatkan badannya pada dinding sel tersebut bagi mengenakan daya padanya bagi mengubah bentuk. Kedua ialah kelebihan dan kegunaan madu bagi menyembuhkan penyakit. Komposisi madu termasuk gula, mineral, vitamin dan komponen bermanfaat lain yang menyumbang kepada sifat menyembuhkannya. Selain itu, madu telah dikaji dari sifat antibakteria dan antioksidannya menjadikan madu salah satu perkara yang diminati dalam penyelidikan perubatan, iaitu menyembuhkan batuk, sakit tekak dan penyembuhan luka. Kesimpulannya, Al-Quran menjelaskan bahawa unta merupakan haiwan yang tinggal di kawasan padang pasir yang panas. Allah Subhanahu Wa Taala membuat kaki unta tahan panas dan kuat sehingga mampu membawa beban yang berat. Allah Subhanahu Wa Taala juga membuat kaki unta panjang untuk membantu menjauhkan tubuhnya daripada sengatan gurun panas di siang hari. Hal ini dibuktikan oleh para saintis apabila mereka berpendapat bahawa kaki unta yang panjang membantu tubuh badan unta menjadi lebih sejuk. Bukan itu sahaja, unta juga mampu menahan perubahan suhu dan mengambil jumlah air yang lebih banyak. Menurut tafsiran Al-Jalalain pula, semut dianggap sebagai makhluk yang dapat berbicara dan melakukan perbicaraan sesama mereka. Dalil ini malah disokong kerana serangga seperti semut dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berinteraksi sesama mereka. Sehubungan dengan itu, kajian sains pula mendapati bahawa semut berhubung sesama sendiri dengan merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai feromon. Feromon ini akan dikesan oleh kawanan semut menggunakan antena mereka untuk menjejak kembali ke busuk mereka. Selain daripada itu, Claudon MJ menyatakan dalam kajiannya bahawa feromon banyak dijumpai dalam tubuh badan semut. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada lebah untuk membina sarang di bukit-bukit, pokok-pokok serta rumah-rumah manusia. Lalu lebah pun membina sarang mereka dengan sempurna tanpa cacat celah. Hal ini disokong apabila ahli matematik menjelaskan bahawa sarang lebah yang berbentuk heksagon membolehkan ia menyimpan madu dalam kapasiti yang maksimum dengan penggunaan bahan yang minimum. Lebah menggunakan teknik knitting mechanism bagi membentuk sel bulat menjadi heksagon. Menurut Al-Quran, madu lebah mengandungi ubat penawar yang mujarab untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Seorang ulama membicarakan tentang perubatan cara Nabi juga menggunakan madu sebagai ubat bagi segala penyakit. Hal ini kerana isi kandungan perut lebah itu adalah baik kerana ia hanya memakan buah-buahan sahaja. Sains menerangkan bahawa komposisi madu termasuklah gula, vitamin, mineral dan komponen bermanfaat yang lain mendorong kepada sifat penyembuhan. Madu juga dikaji dari sifat antibakterianya dan juga antioksidan. Madu juga diguna pakai dalam ubat batuk, ubat sakit tekak dan penyembuhan luka. Berbagai hikmah penciptaan haiwan berdasarkan Al-Quran. Antaranya ialah mampu meringankan beban manusia. Ibnu Katsir ada menghuraikan dalam tafsirnya untuk surah An-Nahl ayat 7, di mana binatang ditugaskan untuk menjadi tunggangan dan membawa rezeki kepada manusia ketika menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Seterusnya, haiwan juga menjadi sumber rezeki kepada manusia. Contohnya lembu yang mampu memproses susu yang mempunyai banyak khasiat kepada manusia dan dagingnya boleh dimakan. Akhir sekali, haiwan juga boleh menghangatkan tubuh badan manusia melalui bulu dan kulitnya yang dapat dijadikan pakaian dan selimut. Hikmah penciptaan haiwan berdasarkan sains. Yang pertama, mengatasi gangguan tidur. Tubuh mengubah serotonin ke melatonin, kimia yang dapat mengatur kualiti tidur. Madu mengandungi asid amino termasuk tryptophan yang kemudian diubah menjadi serotonin dan kemudian ke melatonin. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Menerapkan madu yang telah dicairkan dengan air suam dapat membantu mengatasi rasa gatal pada kulit. Gangguan dermatitis seborrhoid juga dapat dielak dengan meminum madu yang mempunyai sifat antibakteria dan antikulat. Sifat antiinflamasi dalam madu juga dapat mengatasi kemerahan dan gatal-gatal. 3. Meningkatkan sistem imunisasi. Kandungan bioflavonoid dalam sarang lebah mampu meningkatkan aktiviti sistem imun di dalam tubuh sehingga mampu menghalang berbagai penyakit. Kesimpulannya dapat kita lihat daripada hikmah-hikmah yang disenaraikan bahawa manfaat penciptaan haiwan ini telah merangkumi semua aspek dunia dan akhirat. Kajian ilmuwan agama dan ahli-ahli sains telah menunjukkan bahawa haiwan adalah satu anugerah Allah yang mempunyai banyak kelebihannya. Tidak kira daripada sudut sains maupun Al-Quran, segala hikmah yang terkandung ini dapat memberi manfaat kepada kehidupan kita sehinggakan hari ini. Buktilah bahawa daripada penciptaan haiwan kita dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan di samping itu menghayati kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan makhluknya. Apabila melihat dan meneliti penciptaan haiwan seperti unta, semut dan lebah, kita dapati sesungguhnya haiwan itu bermacam-macam ragam.
dan jenisnya, dan setiap daripada mereka diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan sesuai dengan tugas mereka. Kita dapat menyaksikan keistimewaan unta sehingga ia dapat bertahan hidup di kawasan padang pasir yang sentiasa mengalami ribut pasir dan panas. Malah unta juga merupakan kenderaan alami yang efisien dan sangat berguna kepada manusia. Melalui penciptaan lebah, kita dapat mempelajari kehebatan serangga kecil itu dalam seni bina dan penghasilan madu yang berbagai khasiat. Daripada penciptaan sarang lebah, manusia memanfaatkannya dalam bidang matematik dan juga penghasilan bangunan yang kukuh serta tegap. Akhir sekali, daripada kisah semut, keupayaannya berkomunikasi antara satu sama lain menginspirasikan kita untuk bekerja keras dalam keadaan yang teratur bagi mendapatkan hasil yang optimum. Benarlah, ciptaan Allah itu tiada sia-sia. Setiap makhluk memainkan peranan yang penting dalam menyeimbangkan ekosistem dan biodiversiti di atas